Alright, Assalamualaikum dan selamat datang ke A-Market dalam sesi live trading kita pada hari ini. So, dah lama dah kita tak buat live trading. Hari ini kita sambung semula live trading kita pada hari ini. Okay, so apa yang kita nak lihat? So, since ramai orang trade gold, so jom kita tengok gold apa yang berlaku buat masa kini. So, kalau kita lihat komoditi emas buat masa kini, boleh dikatakan still traded to the upside dan masih lagi dalam keadaan bullish momentum, but kalau kita lihat daripada sudut pasaran, ianya telah pun membuat peaks yang lebih rendah, okey, dan seterusnya adanya trough yang lebih rendah berbanding sebelum ini. Dan kalau kita lihat peaks yang ini pun semakin lama semakin rendah, tetapi apa yang kita takut adalah kemungkinan besar akan berlakunya lonjakan yang lebih tinggi ke paras yang lebih positif disebabkan oleh isu semasa di Timur Tengah dan sebagainya yang masih lagi menyokong pergerakan harga ke paras yang lebih positif. Tetapi perlu diingatkan buat masa kini kalau kita lihat US dollar juga dalam keadaan yang mengukuh kuat sedikit sebanyak akan memberi tekanan kepada pasaran komoditi emas dan juga menyokong kadar faedah bond jangka masa 10 tahun untuk didagangkan dengan lebih positif dan seterusnya akan memberi tekanan kepada komoditi emas. Okey. Dan jom kita masukkan beberapa indikator sebagai contohnya kalau kita nak gunakan Ichimoku pun boleh juga. Buat masa kini kalau kita lihat Ichimoku, Tenkan dan juga Kijun Sen masih lagi menyokong paras harga tersebut dan ianya berada di atas trendline tempoh jangka masa medium. Dan apa yang saya boleh bagi tahu adalah trend masih lagi kekal bullish lah. But at lower time frame, kalau kita lihat tadi terdapatnya tekanan penjualan, that's why saya melakukan sell untuk seketika waktu. Tetapi kalau kita lihat based on this multiple time frame, apa yang berlaku adalah ianya berada di dalam paras sokongan Kumo Cloud. Okay, dan that's why kemungkinan besar berlakunya kenaikan sementara waktu. But based on my opinion, apa yang kita boleh lihat berdasarkan time frame yang lebih besar dan sebagainya, kalau kita based on line chart which is based on the closing price itself pun, apa yang kita dapat lihat dekat sini, the peaks is getting lower and lower. Okay, so apa yang kita boleh jangkakan di time frame weekly dan menunjukkan perubahan arah trend. So bermaksud dekat lower time frame which is on daily, H4, H1 and below also will melakukan benda yang sama. Okay, so that's why multiple time frame it is very important to understand apa yang high time frame buat, lower time frame juga akan buat dan lower time frame juga akan menyebabkan pembentukan untuk high time frame. Okay, so buat masa kini apa yang kita boleh jangkakan adalah dengan keadaan semasa uh, di mana pengukuhan di dalam mata wang US dollar sedikit sebanyak akan memberi tekanan lah kepada pasaran komoditi emas buat masa kini ke paras yang lebih rendah. Okey, dan dekat sini saya ada dua position. Yang pertama adalah gold, yang kedua adalah euro US dollar. So kalau kita lihat euro US dollar telah pun didagangkan dalam keadaan konsolidasi, terdapatnya double top formation pada tempoh hari dan seterusnya mengalami kejatuhan disebabkan oleh pengukuhan US dollar. Kenapa US dollar boleh mengukuh kuat adalah yang pertama adalah disebabkan oleh Federal Reserve memberitahu yang mereka akan menurunkan kadar faedahnya dalam kadar yang lebih perlahan. Jadi apabila berita tersebut keluar, ianya akan memberi impak negatif kepada mata wang utama yang lain, terutamanya mata wang Eropah berbanding daripada mata wang USD. Jadi pelabur kembali semula ke dalam mata wang US dollar dan seterusnya menyebabkan euro terkesan buat masa kini dan didagangkan ke paras yang rendah. Jadi that's why saya fokus kepada sell buat masa kini dan saya akan meletakkan TP point saya berhampiran di kawasan support yang seterusnya. Okay. So itu adalah apa orang panggil contoh di mana saya akan melakukan posisi sell berdasarkan trend following. Dan paras harga juga telah pun gagal disokong oleh Senko Span B daripada bearish Kumo Cloud ini
dan kita jangkakan trend akan kekal dalam keadaan bearish ke paras yang seterusnya, kepada sokongan yang seterusnya. Berdasarkan teknikal pun sama, berdasarkan fundamental pun inline dengan keadaan semasa. Jadi disebabkan oleh itu, saya jangkakan akan berlakunya kejatuhan nilai di dalam pasaran mata wang euro US dollar ke paras yang lebih rendah. Okey. Dan untuk gold seperti mana yang saya cakapkan tadi, kenapa saya jangkakan akan adanya kejatuhan? Yang pertama adalah disebabkan oleh mata wang US dollar mengukuh kuat semula. Okey. Yang kedua adalah disebabkan oleh pakej stimulasi di China juga memberi kesan negatif kepada pasaran komoditi emas sebenarnya. Kenapa ianya begitu? Okey. Right, kenapa berlakunya penjualan di dalam pasaran komoditi emas disebabkan oleh pakej stimulasi dan sebagainya. Yang pertama adalah pelabur kembali semula ke dalam pasaran equity di China, seterusnya membeli balik equity dalam keadaan yang lebih murah. That's why adanya outflow from commodity asset dan memasuki ke dalam equity. Jadi disebabkan oleh itu kita jangkakan akan adanya tadi saya tak buka kamera sorry. Okey, dan disebabkan oleh itu akan adanya outflow daripada pasaran komoditi emas ini. Okey, so pelabur akan kembali semula ke dalam pasaran berisiko tinggi dan juga mata wang uh, yang lebih selamat, terutamanya di dalam mata wang US dollar. Okey, so kalau anda lihat pada belah pagi tadi, saya telah pun short komoditi minyak sebenarnya. Okey, dan seterusnya kenapa saya short komoditi minyak adalah disebabkan oleh Israel mengatakan yang mereka tidak akan attack uh, tempat-tempat seperti loji minyak, loji nuklear di Iran, kerana perkara tersebut boleh menjejaskan harga komoditi minyak yang akan menyebabkan lonjakan harga dan sebagainya. Jadi apabila mereka mengeluarkan kenyataan tersebut, terdapatnya kejatuhan di dalam nilai komoditi minyak, seterusnya akan menyebabkan mata wang Canadian dollar juga akan didagangkan rendah. So kalau kita lihat CAD, di dalam pasaran CAD, kalau kita lihat kat sini pun terdapatnya kejatuhan pada hari ini. Dan daripada sudut teknikal, kalau saya padam Ichimoku ni, anda akan dapat this is a highest peaks. Okay, this is the highest peaks, second lowest peaks, third lowest peaks. So trend has changed from slightly bullish has turned to bearish. Dan dekat sini adanya pembentukan apa? Ini adalah pembentukan bearish flag. So trend akan didagangkan dalam keadaan konsolidasi dan seterusnya akan menyebabkan kejatuhan ke paras yang lebih rendah. Jadi boleh fokus untuk short selling di dalam pasaran CAD JPY. So kalau tak percaya, saya akan letak je position saya kat sini. Okey. Tak menjadi masalah kerana saya akan fokus kepada sell dan kita letak je lah jauh-jauh sikit biar swing. Alright. Kerana berdasarkan daripada sudut teknikal dan mengatakan yang dia akan melakukan kejatuhan kerana terdapatnya pembentukan apa? This is a top reversal dan ini juga adalah peaks, highest peaks, second lowest peaks, third lowest peaks. Trend has changed. So kalau kita tengok kat sini pun, this is a head, left and right shoulder. Dia dah break the neckline. So nak tunggu apa lagi? Fokuslah kepada short sell. Okay, it is very clear yang trend sudah pun mengalami perubahan trend. Alright, so boleh fokus kepada sell di dalam CAD JPY. Right, walaupun saya main tekan je entry dekat situ, but sekiranya ada floating, it is okay. Okay, I can set my SL slightly above here. Sekiranya saya nak letak, okay, saya boleh letak untuk safeguard my portfolio. Tetapi saya akan short my position ke paras yang lebih rendah. Okay, so this is gonna be a swing punya position lah. So no matter how much your capital is, as long as your margin percentage tinggi, okay, dan boleh menampung you punya position ataupun exposure dekat dalam market, it should be okay. Alright, so jangan lupa untuk kita mengekalkan margin percentage tu, make sure lebih daripada 2000%.
ataupun 3,000% lebih baik. Okay, kalau it goes lower or below than 500% dan sebagainya, you akan senang kena margin call. Okay, so that's why kawalan risiko adalah sangat penting. So nampak tak position saya pun tak adalah besar mana pun, bersesuaian dengan apa capital yang ada dekat dalam ni. Alright, so no matter what, capital is not an issue. Your money management is number one lah. Okay. Alright. Sekejap okay. Alright. Okay. Done. Right. Ada soalan tak, guys? Kak Aida? Kak Zu? Ada soalan? Dah lama kita tak buat sesi sama-sama, Moose Trader. Moose Trader ni si apa? Apa nama itu? Apa nama? Uh, apa namanya? Apa namanya lupa. Student sendiri pun lupa. Izzaz. Izaz. Aduh, Izaz. Tak ada soalan, tapi gold akan short selling ke? Okay. Okay, macam saya cakap tadi, gold. Macam tadi saya dah short dah. But then, terdapatnya floating sekarang. Disebabkan oleh pembukaan pada pukul 3 ni tadi, dekat UK session. Of course, UK pun ada bullion. That's why a market akan move in a volatile punya manners lah. Buat masa kini. Tetapi bagi pendapat saya, okay, kenapa saya short? Kenapa saya short? Yang pertama, kalau kita tengok based on a weekly time frame, kalau tengok line chart, it is very clear lah. Dekat sini, peaks dia dah makin rendah. Okay, peaks dia dah makin kejap peaks dia dah makin rendah. Peaks dia dah makin rendah. So apa yang berlaku adalah saya fokus kepada short sell. So apa yang berlaku on a weekly time frame akan berlaku juga kepada daily dan juga H4 and also H1. So whatever movement to the upside is just a short term period of time. But I will focus on short selling. But perlu diingatkan, just set your SL above the previous peaks lah. So kalau macam ni dia dah naik macam ni, kalau dia close above the previous peak di sini, saya akan cabut lah. Okay, saya takkan letak saya punya SL somewhere above here. So tak masuk akal lah bagi pendapat saya. Lagipun capital dekat dalam ni is quite low. So saya akan fokus kepada shorts. Saya akan fokus sekiranya ianya menutupi pasaran dekat peaks yang ini, saya akan close my position. Alright. Kejap Kejap Okay, tak apa. Alright. Okay, so yang lain siapa lagi? Azrul ada soalan. Clear, bos. Izaz, dah lama tak nampak Izaz. Sihat ke? Oh, Izaz. Izzaz ada ke? Tu, Moose Trader tu dia. Oh, okay. Hmm. Siapa yang Kak Ida? Apa tu? Uh, bila lah? Tengoklah mungkin minggu depan ke, kalau tak hujan, saya pergi Kuantan, saya bawa hadiah Kak Ida sekali. Nak pergi hadiah-hadiahnya tadi? Lupa dah. Okay. Thank you. Yang hari tu Nanti kan. apa-apa Roger. Alright. Okay guys. Tadi kita buat apa? CHF JPY kan? CHF JPY. Mana CHF JPY saya? CAT JPY, sorry. So CAT JPY. Okay. So kenapa saya fokus sell? Yang baru masuk, kenapa saya fokus sell? Kerana yang pertama adalah disebabkan oleh adanya pembentukan top reversal. Alright. Adanya pembentukan top reversal dan seterusnya. This is on daily time frame. So trend from bullish has turned to slightly bearish. Major trend is still in the bearish momentum. But dekat sini, based on current market price, kita dah dapat lihat lah. This is highest peaks and then lowest peaks. Buat lagi lowest peaks. Trough is getting lower and lower. So the trend is in a bearish momentum. So saya dah pun masuk
based on sell on breakout lah ni. Okay. Kalau dia pullback kat sini, maknanya sell on pullback. Okay. So dekat sini saya buat sell on breakout, right? So sekiranya adanya floating, it is okay as long as your margin percentage cover should be fine. Dan put your SL above the previous peaks untuk safeguard your portfolios. So apa yang berlaku adalah kat sini, kenapa CAT ni boleh melemah adalah disebabkan oleh kelemahan ataupun kejatuhan nilai pasaran komoditi minyak sekaligus akan mengheret mata wang Canadian dollar berbanding mata wang yang didagangkan bersama dengan dia. So that's why kita fokus kepada sell buat masa kini. Kita fokus sell buat masa kini untuk CAT JPY. Alright. Okay. Kejap saya nak padam notification ni. Disable notification. Okay. Alright. Okay. So siapa-siapa yang nak join untuk short selling dekat dalam CAT JPY, I think this is a safest untuk masuk for now. Kerana apa? Kerana dia dah bergerak dah dan memberi kita satu confirmation. Okay. Kalau bukan kalau you tak nampak benda ni as a top reversal pun, yang ini adalah head, left and right shoulder, dia dah break the neckline. So it is confirmed that the trend will change to the downside lah. So that's why I put my my TP somewhere around here, which is very far juga. Kalau kita tengok di sini berapa P? Around 338. Okay. So normal lah kalau swing trading. Kalau swing, you nak hold position, you boleh hold sampai ke situ. So for 300 plus, I think should be reasonable untuk take profit sekiranya dalam keadaan swing. Okay. Dan kembali semula kepada gold. Gold ni yang pertama, bagi pendapat saya, dia akan didagangkan rendah. Kerana apa? Yang pertama saya cakap tadi, weekly time frame tadi dah clear dah. Dia dah buat trough yang lebih rendah berbanding daripada minggu yang sebelumnya. Jadi pada hari maksud saya daily H4 and below pun akan membuat benda yang sama. Okay? Akan membuat benda yang sama. Jadi apa yang kita boleh jangkakan, kenapa gold ni boleh jatuh ataupun saya jangkakan akan jatuh, yang pertama adalah disebabkan oleh package stimulasi di China. Okay, so siapa-siapa yang baru masuk, saya akan explain semula lah kenapa saya expect dia akan jatuh. Package stimulasi di China menyebabkan ekonomi di China rebound semula dan pelabur akan kembali semula ke dalam pasaran equity dan sebagainya. Dan kalau kita tengok pun equity di US pun telah pun mencipta all time high yang baru. Jadi pelabur sebenarnya masih lagi optimis untuk melabur dekat dalam pasaran berisiko tinggi berbanding daripada pasaran safe haven. Walaupun perkara seperti peperangan berlaku di Timur Tengah, tetapi pelabur kini beralih arah ataupun fokus mereka lebih kepada apa yang berlaku buat masa kini lah, terutamanya dalam sektor ekonomi berbanding daripada isu geopolitikal dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu terdapatnya kenaikan di dalam ekonomi terutamanya di US dan juga di China disebabkan oleh package stimulasi. So apa yang kita boleh expect untuk gold buat masa kini akan menghadapi tekanan penjualan. Walaupun kita tak nampak lagi pergerakan yang agak volatile, but based on price action dan juga yang lain-lain, saya jangkakan ianya akan didagangkan rendah untuk sementara waktu. Kalau berdasarkan teknikal dekat sini, kalau anda dapat lihat, kenapa saya set saya punya TP somewhere around dekat trend line tu. Okay, saya tarik trend line daripada sini, dan saya set my TP somewhere around here. Because ada potensi untuk dia melakukan ataupun retest trend line tersebut, dan that's gonna be my TP area lah. Instead of I expect that the price gonna go below to the next key level ataupun A to V, V to A punya tempat, saya set to
the trend line punya support. Okay, so even though dia punya price range tu tak besar mana, tetapi saya jangkakan kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan ke paras tersebut buat masa kini. Okay, so itulah pendapat saya. Okay guys, ada soalan? Clear, clear. Ada apa-apa soalan yang lain? Lain ada soalan tak? Oh ya, ini adalah web terminal untuk A-Market. Okay, so basically you guys kalau join A-Market, you guys tak payah download MT4 ataupun MT5. Kalau nak trade dekat website pun boleh. So ini adalah interface dia lah. So you boleh directly trade dekat sini. Okay, ini adalah MT4 dekat website. Alright. Okay, so jom kita tengok apa yang ada news untuk hari ini. Catalyst yang ada. Sorry, sekejap saya tunjuk A-Market punya lah. Nanti ni lagi. Okay, so untuk A-Market, economic calendar. Okay. So economic calendar pada hari ini, mana dia? Okay. So tak ada banyak news yang keluar ataupun news yang volatile keluar pada hari ini. Jadi tidak perlu risau banyak kerana volatility dekat dalam pasaran kemungkinan besar takkan berlaku sangat. But pasaran akan bergerak seperti biasalah. Okay. As usual, dia akan follow the trend. News hanyalah create volatility dekat dalam pasaran. So apa-apa pun kena berjaga-jaga, just trade follow the trend. So ini euro US dollar yang saya trade tadi. Kenapa saya fokus kepada sell, macam saya dah explain tadi. Yang pertama adalah disebabkan oleh diksi ataupun US dollar index didagangkan positif semula, disebabkan oleh Federal Reserve menyatakan yang mereka akan menurunkan kadar faedah dengan kadar yang lebih perlahan di masa yang akan datang. Jadi disebabkan oleh itu akan adanya kemasukan semula di dalam mata wang US dollar berbanding daripada mata wang utama yang lain. Jadi apa yang kita boleh expect adalah mata wang Eropah terutamanya akan terkesan lah buat masa kini. So kalau kita lihat on a higher time frame, it moved flat for the past few months actually. Okay, move flat, right? Kalau kita tengok kat sini, dia move dalam keadaan flat, ranging movement. Okay, walaupun kalau kita tengok daripada time frame yang lepas pun, movement dia still lagi dalam keadaan apa? Trending face down. Okay, but kenaikan dekat area sini adalah disebabkan oleh bermulanya di mana bermulanya apa? Pada tahun 2022 ni, euro didagangkan secara positif disebabkan oleh kadar faedah sudah pun mencapai peaks. Okey, dan seterusnya menyebabkan nilai mata wang euro didagangkan secara positif lah. But then and then they start to traded in a ranging movement. So bagi pendapat saya, akan adanya tekanan penjualan di dalam mata wang euro US dollar. Kemungkinan besar dia akan play within this range. Okay, playing within this range. And then kita akan lihat apa yang bakal berlaku di masa yang akan datang, di mana apabila keluarnya berita mengenai kadar faedah diturunkan lagi ataupun tidak, itu semua bergantung kepada Fed di masa yang akan datang. For now, based on trend, we just trade based on trend and also long-term news. Any short-term news, just ignore. Dan kalau kita lihat daripada sudut technical pun, dekat sini pun dah double top dah on a weekly time frame ni. So basically, dia akan turun untuk tempoh jangka masa medium hingga panjang. Macam I cakap tadi, it will play somewhere around, it will trading range somewhere around this level only. Okay, so basically euro US dollar traded in a ranging movement on a weekly and also monthly time frame, dan juga daily adalah up and down dia.
Okay, so that's why multiple time frame it is very important kerana kita boleh nampak bigger picture dan juga lebih clear. Alright, so that's why focus on the higher time frame. Okay. Alright. Senyap je you all. Atul trade ke hari ni? Cuti bos. Huh? Cuti. Cuti. Cuti trade. Oh, cuti trade. Fly lah. Apa dia? Fly ke? Tak ada lah. Weather macam ni nak fly apa? Mana tahu. Kau champion. Aku champion pun aku tahu jaga diri pun. Izaz, mana? Dah habis exam belum? Izaz hilang. Izzaz Kaedah. dia hantar mesej je. Oh ya ke? Kak Aida dah ni ke? Kak Aida dekat sekolah lagi ke? Ke sekarang tengah cuti? Tak eh? Kuantan hujan tak Kak Aida? Lebat Ya. sangat. Ya. Sekarang musim hujan di sana? Baru hari ni. Oh ya ke? Kira KL banjir. banjir. Oh, dah habis exam, dah pass. Tahniah. Alhamdulillah. So Tahniah. sekarang accountant lah. Kan? Dia dah habis semua ke? Oh Dia yes, dah dia dah habis. Accountant lah. Champion. Boleh lah lepak nanti kita belanja kopi. Alright. Okay guys. Kau bila jadi ni? Apa dia? Jangan tanya dalam ni. Jangan tanya Ha? dalam ni. Jangan tanya dalam ni. Ni sesi record. Tak ada. Apa dia? Aku nak tanya, kau bila nak menjadikan perkara ni satu kenyataan? Tiap-tiap hari ke, tiap-tiap minggu ke? Oh, sekarang aku dah free sikit. So boleh lah. Besok Pasal ada. Besok ada. besok ada pasal dah minta dah sebulan lebih. Ya, sebab aku busy gila. Hmm, Busy gila. Lepas tu kan baru balik daripada Dubai tu kan. So sekarang itulah. adalah waktu free untuk buat kerja sikit. Kerja luaran dah habis dah. Kerja dalaman pula. Kerja apa Oh, pula dalam ni lah maksud aku dalam office lah. Hari tu dekat okay. luar. Alright, kejap. So goal ni macam dah nak game kita kan. Kat je lah kat sini kan. Tapi aku takut lah. Tadi sebenarnya aku dah shot dah kat sini. Lepas tu dia naik kena aku punya SL. Lepas tu aku shot lagi because of the structure. Cuba kau buka lower time frame. Pergi ke M30. M30. Kenapa Kau ke tunggu, M30? kau jangan tak boleh boleh centang. Boleh lah. Aku dah lupa macam mana nak centang. Annotate tu. Kejap ada tepi bawah ni. Dia buka ni tadi. Candle. M30 ya? Kalau Ni dia dah close break atas lah. ni, cut je lah. Apa lagi? Ni pun sebenarnya dah perlu dah pun. Kalau tengok kat sini pun dia dah break this level kan. Tapi dia just Itu baru retrace je tu. dia tak close lagi pun. Hmm. Cumanya H4 ni lambat lah. So kalau kita tengok kat sini pun dia cuba untuk break out from this Area. all resistor level kan. Resistor level yang pertama ni pun dia dah break lah. Belum lagi. Dia cuba untuk break lah. Ada setengah jam lagi. Relax lah. Sebab Tengoklah ni macam mana. ni yang paling penting ni. Dia break ni, bye-bye. Tapi kalau tengokkan, sebab bagi pendapat aku dia macam tak masuk akal. Kalau kau tengok on a high time frame weekly, this is dah the peaks is getting lower yang ni. This one. Berbanding aku daripada ni. sebenarnya goal daripada minggu lepas aku dah aim dia short.
Ha. Tiba-tiba news keluar dia naik. Ya. So kalau ikutkan sekarang ni dia dah buat 1, Hmm. 2, Hmm. 3. Betul. So So that's why aku pun fikir macam tu. Aku berfikiran yang dia akan jatuh. Faham tak? ya, Ha. So sekarang ni kemungkinan besar tadi pukul 2 atau 3 lebih tadi UK punya session baru buka. So this could be just a knee-jerk reaction during market session open. ya, Faham tak? So aku just buat bodoh je lah buat masa ni. alah kau tengok macam mana pacaknya ni. Hmm. Ni atas ni tengah gila semua ni. Orang tak tahu apa nak buat. Tu lah. Lagipun bila dia cuba untuk traded to the downside, dia still lagi di cushioning by geopolitical punya isu lah, apalah Betul, semua. So dia pun tak tahu nak gimana. Faham tak? betul. So walaupun hari ni kita dapat tengok US dollar strengthen dan sebagainya, tadi yes lah ada lah nampak gold traded to the downside kejap dan sebagainya kan. But then bila UK session buka, nah meninggal kan. Itu aku macam cuti dulu. Hmm, Aku tak nak trade sebab dia tengah gila. faham. Hmm, Ni apa? okay. ACN apa ni? Tak ada standard account je ni. Standard. Hmm. Okay. Alright. So, dah berapa lama juga kita tinggal sesi live. Itulah. Itu yang aku minta daripada sebulan lebih tu. Bila Ya, nak busy. Okay, tak apalah, kita akan start lagi. Besok ada lagi. besok ada lagi ya. Besok ada lagi. Okay. Tapi waktu-waktu macam ni lah. Tak apa kan? Okay je. Korang free tak? Aku tak ada apa, aku free je. Hmm. Kau Shah Alam kan? Aku kat rumah aku. Okay. Kau dah tak Nak balik Ampang pula? pergi. Aku balik Ampang last week. Oh ya, hujan tu sekarang. Ah. Hujan. Memang tu pancai. Tu lah kejap lagi call Ampang. Alright, so nak buat berapa lama lah sesi ni? Apa lagi yang korang nak tanya? Apa lagi pair yang korang nak tanya? Kita try analyse lagi 2 pair, lepas tu kita UJ? sambung besok. Apa? UJ. UJ USD Pasal JPY ke apa? USD JPY. Aku sebenarnya cuba masukkan simbol ni daripada tadi lagi. Kau bawah. Dekat tu kau right click. Right click. Aku dah Simple. masukkan. Show all. Ambil kau. Kau jangan show all. Tak, sebab ada benda yang ni USD JPY. Ada benda yang tak boleh tadi. Okay, so USD JPY kalau kita tengok macam market outlook tadi aku cakap this is a rounding bottom. Ya. Okay, this is Tapi a rounding bottom. Kan? Ni pun bottom reversal. Peaks is getting trough is getting higher, peaks is getting higher, trend is still in a bullish momentum. But then dekat sini hari ni nampak tiba-tiba je jatuh lah apalah. There must be something going on lah on the economic calendar ni. Aku tak tahu apa yang ada. Tadi based on investing.com tak ada pula benda-benda ngarut punya news kan. But this could be a market reaction dekat resistance level ke apa ke. Could be. But the trend is still has changed lah from bearish has turned to bullish. Kalau kita tengok Dixie pun dalam keadaan yang sama. So this could be a temporary movement to the downside only. Retrace je lah. Okay. Retrace to give you a better price lah. Kalau dia terus dekat sini, besok pandai-pandai lah kau cari kan dekat lower time frame dan sebagainya untuk kau re-entry. Aku expect dia turun bawah. Kalau
dia close kat sini pun, tengok kalau guna line chart kalau dia close somewhere around here pun, consider still lagi apa? Trough ni, Uptrend. close above the Ya, previous peak kan? So kau betul. boleh cari entry. So next target adalah kau boleh taruh TP kau kat mana? Kat sini ya. Ya, Ha. So boleh tahan juga jauh dia kalau dia pergi situ. Ha, 400. 400 lebih pip juga kan. Ya, So not bad lah. Still lagi banyak tendency untuk dia naik pun. pasal tu lah. Aku takut dia naik dekat area sini, Hmm. lepas tu dia turun ambil bawah ni. Sebab ni fresh Faham. Tapi jauh sangat pun. Tak tahu lah. But anything possible je sebab market move in a random pass kan. Ya, So tak kisah pun dia nak pergi ke mana. As long apa kita je lah yang bersedia ataupun tak. Kan? Keluar satu news ke apa ke, tiba-tiba dia pacak bawah, lepas tu naik atas balik kan. betul. Saya tak tahu. Tapi Un- dia tak ada ya, apa pun. kalau tengok GJ pun sama juga. Apa yang aku expect, all the riskier currency akan start to move out Ya, compared to safe haven punya currency, especially Japanese yen lah. US dollar pun is a safe haven currency juga, but favor to US dollar right now because of apa Fed punya decision ya, untuk turunkan ya. interest rate dengan lebih perlahan. That's why US dollar, USD JPY expect to be naik lah. So yang ini pun my target is somewhere around here. Untuk pair yang ada kena-mengena dengan CAT GCAT, GCAT, nampak? GCAT boleh fokus lah kepada buy sebab Canadian dollar tengah weaken. So whatever currency yang ada pair dengan CAT ni, you guys boleh fokus kepada buy. Dan WTI ni memang nak jatuh lagi lah sebenarnya, mungkin sampai somewhere around here. Aku Somewhere tak around faham here. kenapa WTI jatuh. Because of yang pertama, because of Israel bagi keputusan tak nak attack loji nuklear dan juga loji minyak Ya, dekat Iran. okey. Uh, Iran. so so kiranya macam pelabur disappointed lah kalau diorang attack apa loji minyak apa semua tu, minyak harga boleh melambung tinggi gila babi lah, faham tak? Faham, tapi itu Hmm. lah. Pasal aku duk tengok benda ni. Hmm. Satu, Hmm. dua, dia dah naik. Uh-uh. Dia dah break trend. Uh-uh. Itu yang aku cakap. Okey. Faham. Okay. Weh, Mei lah, try lah apa market punya ni. Ada banyak benda kat sini, sugar lah, apalah. Nanti kita try lah trade binatang-binatang yang aneh-aneh kat sini. Oi, aku Trade tak nampak dia sugar. punya as dengan mid price ni. Uh, aku set apa lah. Aku dah set dah. Tapi dia tak keluar. Mungkin market dia tak open ke lagi ya? Sekejap Oh tu. Tak gerak pun ni. Mana coffee? Mana sugar? Tak gerak pun. Tak gerak pun. Maybe malam kot. Time US Kat punya session keluar. Maybe lah, aku tak ni. tahu. Aku pun jarang trade benda-benda komoditi yang lain macam ni. Kan? Faham. Hmm. Net gas. Ui, naik gas besar. Spread. Yes. Net gas. Kenapalah Naik dia gas kita jatuh buy. kan? Tak, masalahnya kenapa dia nak jatuh? Sepatutnya akhir tahun dia akan naik lah. Memang lah. Normally dia akan naik. Tapi sekarang dia nak jatuh. Mungkin affected, ada efek juga daripada komen daripada Israel tu juga. Faham tak? Sebab Ah, dia komoditi yang sama juga, benda-benda gas asli, minyak dan sebagainya. Benda-benda energi kan, energi sektor semua sama. So mungkin disebabkan oleh itu. Index
Dow Jones still lagi buat all time high, tak Ya. habis-habis. Okay, so kena berjaga-jaga kalau tak meninggal. Saya keluar dulu. Okay, Izzaz. Bye. Bye-bye. So kena jaga-jaga. Macam dah tak ada apa, dah tak pandang belakang dah ni. Kan, kalau dijatuh sekaligus ni, meninggal juga indeks ni. Alright. Okay, last one. Nak tanya apa? AUD USD, saya expect akan jatuh. Ini turun. Akan jatuh, yes. So kalau kita tengok buat intermarket analysis di antara gold dan juga AUD USD. So sekarang ni kita dah tahu dah AUD akan didagangkan rendah disebabkan oleh harga komoditi akan didagangkan rendah. So kalau kita tengok kat sini pun on a weekly time frame pun, kalau kita tengoklah kat sini it's still traded to the downside kan. So you boleh walaupun dia bergerak tidaklah selari dalam keadaan yang sama waktu, tetapi kita boleh expect yang Australian dollar ni weaken because of gold akan weaken juga. Faham tak? Because US dollar akan strengthen, so inflow akan pergi lebih kepada US dollar dan seterusnya akan affected gold juga. So that's why saya yakin gold price akan jatuh. So that is my comment lah. Based on intermarket analysis pun AUD USD, lagi satu NZD USD. Jom kita tengok apa jadi NZD USD. Pun sama juga, bentuk yang sama kan, Ya. bentuk yang sama. So we should expect that the gold prices will traded lower. Okay. Alright guys. Okay lah, sampai situ sajalah sesi kita. Kita sambung besok, boleh tak? Okay, bye. Alright, thank you guys. Bye bye. Jumpa besok.